kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Kewangan dan semua penjawat-penjawat awam yang terlibat dalam menyediakan bajet 2022 ini. Ini adalah bajet terbesar dalam sejarah negara dengan defisit yang masih tinggi. Bajet ini juga penuh risiko apabila kerajaan terpaksa meminjam lebih banyak dana sedangkan unjuran pendapatan kerajaan masih rendah. Bagi saya, keadaan ini berlaku disebabkan beberapa keputusan dan tindakan salah yang diambil oleh kerajaan-kerajaan yang dibentuk selepas PRU 14 dan terpaksa ditanggung oleh kerajaan hari ini. Yang pertama ialah kesilapan besar kerajaan terdahulu apabila membuat keputusan memansuhkan GST, meningkatkan kebergantungan kepada hasil minyak, menakutkan pelabur dengan memomokkan kononnya negara sudah bankrupt, dan penjualan aset-aset negara yang memberi peluang kepada kerajaan tetapi mengorbankan kepentingan jangka panjang. Dan selepas itu, pelaksanaan lockdown dan PKP yang antara paling lama tempohnya dalam dunia akibat keputusan yang membawa pelaksanaan lockdown yang bersifat separuh masa dalam pengawalan COVID-19. Di bawah kerajaan Barisan Nasional dahulu, defisit serta nisbah hutang negara telah menurun 8 tahun berturut-turut. Pada suku pertama, tahun 2018, nisbah hutang kepada KDNK telah berjaya diturunkan ke paras 48.7%, tetapi nisbah hutang ini naik semula setiap tahun bermula tahun 2018 sehingga mencapai tahap 62% pada akhir tahun lepas. Ia dijangka akan melebihi 66% tidak lama lagi setelah had hutang telah dinaikkan 2 kali dari 55% ke 60% pada tahun 2020 dan seterusnya dinaikkan dari 60% ke 65% pada awal bulan ini. Defisit dan hutang negara sebenarnya akan lebih tinggi lagi tetapi dibantu oleh pengambilan dividen yang tinggi melampau dari Petronas sejak PRU 14. Pada bulan Ogos 2021, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas pernah memberi amaran bahawa dividen yang dipaksakan terhadap Petronas telah melebihi keuntungan Petronas setiap tahun sejak tahun 2018. Umpamanya, sekiranya Petronas untung RM100 setahun, tetapi dalam masa yang sama perlu membayar dividen tahunan antara RM120 hingga RM150. Maka ini akan mengakibatkan aset dan reserve Petronas akan berkurang dari tahun ke tahun. Bukit kalau sentiasa ditarah pun akan gondol licin. Nilai bersih Petronas iaitu aset tolak semua liability hutang pula naik RM318 bilion atau hampir 4 kali ganda dari RM114.4 bilion sebelum saya jadi Perdana Menteri pada tahun 2009 ke RM432.3 bilion termasuk reserve tunai pada ketika PRU 14. Namun,
Ini sudah menjadi sejarah setelah Petronas dijarah secara berterusan dan asetnya terpaksa dijual untuk membayar dividen melampau sejak tahun 2018. Sebagai contoh, aset-aset yang dijual termasuk kepentingan saham dalam MISC, Petronas Dagangan dan Petronas Gas bernilai 6 bilion dijual pada 9 Disember 2019. Kepentingan saham dalam MISC dan KLCC bernilai 3.04 bilion ringgit dijual pada 10 Disember 2020. Dan baru-baru ini Petronas menjual pula aset gas di Azerbaijan bernilai 9.4 bilion yang menjadi kontroversi dalam Dewan Yang Mulia ini pada minggu lepas pada harga yang sama. Berhubung dengan penarafan Petronas juga telah diturunkan 3 tahun berturut-turut oleh Pegawai Agensi Penarafan Antarabangsa. Tuan Yang Dipertua, ini bermakna kerajaan tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada Petronas untuk membiayai perbelanjaan kerajaan pada masa hadapan. Sekaligus mengurangkan satu sumber penting bagi hasil kerajaan dan di samping itu menjejaskan pelaburan Petronas dalam mencari kawasan minyak yang baru untuk menggantikan reserve petroleum yang menurun atau semakin depleted.